Baik, yang anda saksikan sebentar tadi itu adalah ringkasan infografik yang kami bawakan khususnya melihat kepada tumpuan hari kedua mesyuarat bagi mesyuarat di sidang Dewan Rakyat, dan pastinya antara yang diberi tumpuan adalah hari ini adalah melihat kepada topik perbincangan ataupun melihat kepada subsidi bersasar, yang mana Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mana mengatakan kerajaan masih lagi di peringkat awal dalam pengujian mekanisme pemberian subsidi petrol secara bersasar di seluruh negara. Katanya pengujian lebih meluas diperlukan bagi kebolehsanaan subsidi bersasar petroleum bagi memastikan ia tidak mengakibatkan inflasi secara mendadak. Dan kerajaan pada ketika ini sedang mencari mekanisme terbaik untuk merangka subsidi bersasar bagi memastikan rakyat yang berhak tidak tercicir atau tertinggal daripada menikmati subsidi itu. Itu juga antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Samir Sabri Yaakob, yang mana mengatakan tentang mekanisme subsidi bersasar ini memerlukan penelitian bagi memastikan mencapai matlamat yang sebenar. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Putra Business School. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Fauzi. Prof, ini bukan kali pertama ataupun perkara baru apabila kita bercakap tentang subsidi bersasar. Mungkin pada waktu ini kerajaan pun telah memaklumkan ada komitmen untuk melihat kepada pelaksanaan subsidi bersasar, tetapi mengambil masa dalam tempoh beberapa bulan, 3 bulan hingga ke 6 bulan. Mungkin pada waktu ini seberapa pantas yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk melihat kepada pemberian subsidi bersasar, bukannya tersasar seperti yang juga disebutkan oleh Perdana Menteri semalam. Ya, ini dilema yang dihadapi oleh kerajaan sekarang apabila kita melihat unjuran belanja subsidi pada tahun 2022 sebenarnya hanya 31 bilion, tetapi sekarang dijangka meningkat kepada 77.7 bilion. Oleh itu, peningkatan 46.7 bilion dalam bentuk subsidi ini harus dipikirkan di mana kerajaan mencari hasil ataupun di mana pengurangan belanjawan yang boleh dilakukan untuk memenuhi peningkatan 46.7 bilion ini. Dan kita lihat apabila baru-baru ini juga kerajaan telah mengumumkan pengurangan belanjaan dari segi belanja mengurus sebanyak 5% dan menghentikan projek-projek tertentu untuk belanja pembangunan, tetapi mungkin penjimatan di situ tidak cukup untuk menampung peningkatan 46 bilion ini. Dan disebabkan itulah kita lihat Menteri Kewangan memikirkan bagaimana kita boleh laksanakan subsidi bersasar, berikan kepada golongan rentan ataupun golongan B40, tetapi harga barangan diapungkan kepada golongan lain. Tetapi kesannya ialah akan menyebabkan harga barangan ataupun kadar inflasi meningkat, dan akhirnya boleh juga menyebabkan golongan B40 terkesan sebab mereka mungkin membeli barangan yang terkawal ini dengan harga yang murah, tetapi apabila katakan minyak RON95 diapungkan, ia akan menyebabkan kenaikan barangan lain dan perkhidmatan juga akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan akhirnya B40 tetap terpaksa membayar harga barangan yang lebih tinggi sebab hanya sedikit saja yang terkawal tapi selebihnya meningkat. Oleh itu, itulah saya melihat kerajaan memerlukan masa untuk mengkaji apakah implikasi jika subsidi bersasar ini dilakukan ataupun apa lagi yang boleh dilakukan untuk membantu golongan B40. Mungkin akan ada lagi insentif tunai ataupun voucher untuk memastikan bahawa mereka tidak akan terkesan dengan kenaikan harga barangan yang mendadak selepas subsidi secara bersasar diperkenalkan. Prof mengatakan subsidi bersasar ini melihat kepada keperluan untuk membantu golongan B40, tetapi dalam tempoh pada waktu ini apatah lagi kita bercakap tentang pasar pandemik, tentang kenaikan harga barangan, bukan sahaja B40 yang terkesan, malah diskusi dan juga perbincangan melihat kepada bagaimana apabila isu berkaitan dengan subsidi sama ada bersasar atau tersasar ini, golongan M40 juga antara yang terkesan teruk dan juga yang mungkin menerima impak yang cukup besar. Mungkin pada waktu ini melihat kepada mekanisme yang bakal diperincikan nanti untuk melihat kepada subsidi bersasar ini, perlukah mengambil kira kepentingan golongan M40 juga dalam pelaksanaan subsidi bersasar ini? Ya, saya melihat golongan M40 juga turut terkesan, terutama mereka yang tinggal di bandar, kerana kita tahu bahawa
purata pembelanjaan isi rumah di Kuala Lumpur, di Selangor, secara puratanya lebih kurang 5,000 ke 6,000 ringgit sebulan. Dan oleh itu, apabila saya melihat jika subsidi bersasar ini diperkenalkan, walaupun ia menjurus kepada golongan B40, perlu ada satu lagi mekanisme daripada kerajaan untuk menyediakan insentif tunai. Seperti kita lihat malah di negara maju seperti Amerika Syarikat, mereka ada insentif pemberian tunai kepada mereka yang memerlukan, tidak semestinya golongan B40 tetapi bergantung kepada case by case basis lah. Dan kita boleh melakukan ini kerana pertama kerajaan sudah ada pengkalan data berdasarkan bantuan keluarga Malaysia, mana kita tahu isi rumah mana yang memerlukan bantuan, dan pada masa yang sama kita mempunyai infrastruktur ataupun kemudahan dari segi sebagai contoh aplikasi MySejahtera yang membolehkan kita menggunakan satu fungsi dalam aplikasi ini. Mungkin kita perkenalkan QR code ataupun e-voucher di dalam aplikasi ini untuk membolehkan mereka menebus barangan ataupun perkhidmatan daripada industri ataupun penyedia perkhidmatan. Dan tidak semestinya kerajaan harus menyediakan tunai. Dalam kes ini saya melihat kalau kita guna sistem netting boleh mengurangkan komitmen kerajaan untuk mengambil hutang dan pada masa sama memastikan pertukaran barangan dan perkhidmatan untuk sampai kepada golongan B40 malahan golongan M40. Prof, salah satu hasil daripada pelaksanaan subsidi pada ketika ini kita melihat kepada bagaimana keadaan inflasi dalam negara agak terkawal jika dibandingkan negara-negara lain, dan perkara ini juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri dan juga penganalisis ekonomi seperti Prof. Mungkin pada waktu ini sampai bila untuk kita melihat kebergantungan terhadap subsidi yang boleh diberikan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat mampu untuk membeli barangan dan juga hidup dalam keadaan selesa? Memang cabaran semakin meningkatlah kalau kita lihat harga komoditi seperti minyak masih lagi tidak menentu, dan kita lihat minyak sawit pun sudah turun harganya. Pada masa yang sama Bank Dunia meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi global akan kembali perlahan. Dan kita tidak tahu apa akan jadi kepada negara China yang mungkin akan meneruskan lockdown untuk menangani pandemik COVID-19. Disebabkan itu, apabila kita melihat impak subsidi tersasar ini jika dilakukan, mungkin ia akan meningkatkan harga barangan dan juga kadar inflasi. Yang lebih penting ialah untuk memastikan walaupun harga barangan meningkat, bagaimana impak kepada golongan yang terkesan B40 dan M40 ini dapat dikurangkan. Di situ saya melihat tidak cukup hanya memastikan barangan tertentu diturunkan harganya, tetapi pada masa yang sama insentif pemberian tunai itu harus difikirkan mekanisme. Ia tidak boleh berbentuk one off tetapi lebih kepada bantuan bulanan. Itu yang kena difikirkan. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Prof adalah penganalisis ekonomi daripada Putra Business School, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada ke arah pelaksanaan subsidi bersasar dan seperti mana yang dimaklumkan oleh Kementerian Kewangan memerlukan antara 3 hingga 6 bulan untuk melihat kepada perincian subsidi bersasar boleh dilaksanakan. Itu melihat kepada subsidi bersasar bagi petrol, dan seperti apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam, perinciannya mengambil masa sedikit untuk memastikan subsidi bersasar ini betul-betul mencapai matlamatnya. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Seberat Berita. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.